Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Okey, pagi ni kita akan mulakan dengan topik reka bentuk teknologi tahun 5, unit 4, teknologi pertanian. So, kenapa kita mulakan dengan unit 4 dulu? Sebabnya sekarang ni sewaktu PKP, lebih sesuai kita mulakan dengan unit 4 sebab murid-murid dapat jalankan aktiviti pertanian di rumah menggunakan bahan-bahan yang terpakai. Okey, jom kita mulakan sekarang. Reka bentuk dan teknologi tahun 5, unit 4, teknologi pertanian, pertanian bandar. Boleh rujuk muka surat 66, 67, 68, buku RBT tahun 5. Okey, kita mulakan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami maksud pertanian bandar. Yang kedua, tujuan pertanian bandar dilaksanakan. Dan yang ketiga, kebaikan tanaman pertanian bandar. Apakah yang dimaksudkan dengan pertanian bandar? Pertanian bandar ialah aktiviti bercucuk tanam yang membantu meringankan beban kos sara hidup golongan bandar melalui pengeluaran sendiri sebahagian daripada bahan makanan seperti sayur-sayuran dan ulam-ulaman. Semua ini dihasilkan dalam kawasan bandar dan pinggir bandar di sekitar rumah yang mana mempunyai ruang yang terhad. So, pertanian bandar di rumah pangsa dan kondominium sebagaimana yang dilihat dalam gambar. Okey, kita boleh menanam pokok-pokok, ulam-ulaman dan sayur-sayuran di balkoni rumah. Pertanian bandar di kawasan lot. Sila lihat video yang berikut. Jenis tanaman apa yang dapat kita lihat? Pertanian bandar di kawasan rumah teres. Sila lihat gambar di sini. Tanaman apakah yang dapat kamu lihat dalam gambar? Perhatikan juga di mana tanaman ini ditanam di kawasan rumah teres. Apakah tujuan pertanian bandar? Okey, tujuan pertanian bandar ni sebenarnya ialah menghasilkan sumber makanan sendiri seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan ini dapat meringankan beban kos sara hidup. Contohnya, kalau kita tinggal di kawasan kampung atau bandar seperti Kangar, Perlis, okey, harga makanan atau kuih-muih seperti kari pap dan sebagainya masih lagi pada kadar 30 sen. Tetapi jika kita tinggal di Kuala Lumpur atau Pulau Pinang, harga kuih muih ialah 50 sen atau 40 sen. So, kita dapat meringankan beban kos sara hidup. Yang kedua, dapat menjana pendapatan sampingan dengan hasil jualan. Okey, jika kita tanam sayur-sayuran seperti cili, kita dapat jual kepada jiran tetangga atau kita tanam tumbuh-tumbuhan seperti cendawan dalam kawasan rumah kita, kita juga dapat jual pada kawan-kawan dan jiran yang berdekatan. Apakah kebaikan pertanian bandar? Menghasilkan sumber makanan sendiri dan meringankan beban kos sara hidup seperti yang kita bincangkan tadi. Yang kedua, menjana pendapatan sampingan dengan hasil jualan.
Yang ketiga, memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan guna semula sebagai bekas tanaman. Untuk nombor 3 ni, kita akan ke topik ini pada minggu hadapan, di mana pertanian bandar ni kita gunakan bahan guna semula seperti tayar kereta, tayar basikal. Kita boleh juga gunakan botol minuman untuk dijadikan bekas tanaman. Dan yang keempat, menjadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Baja kompos. Apakah baja kompos? Okey, baja kompos ini ialah hasil perebutan sisa makanan, sisa tanaman dan najis ternakan. Contoh sisa makanan ni seperti benda makan yang kita buang setiap hari, seperti lauk pauk ke yang tidak dapat dihabiskan. Sisa tanaman ni seperti macam akar pokok ke yang kita buang daripada taman kita, so kita jadikan baja kompos. Sisa makanan ni juga, contoh sisa makanan ni juga macam jika kita masak setiap hari, kita buang kulit carrot, lobak merah, boleh juga dijadikan sisa kompos. Najis ternakan ni seperti najis lembu dapat digunakan dan dijadikan baja kompos. Sebelum kita akhiri sesi PDPR kita pada hari ini, kita uji minda kita, adakah kita memahami apa yang dipelajari pada hari ini. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pertanian bandar? Yang kedua, apakah tujuan pertanian bandar? Yang ketiga, apakah kebaikan pertanian bandar? Dan akhir sekali, apakah yang dimaksudkan dengan baja kompos? Jumpa lagi pada minggu depan. Jangan lupa buat latihan yang akan cikgu bagi dalam WhatsApp group. Dan take care. Dan kalau keluar rumah, hopefully semua sihat-sihat dan kita jumpa pada minggu depan. Bye. Wave Mind.